paling senang lah. Dia tak siapa-siapa main gitar. Kalau awak main gitar, bila awak petik tali tu kan, ataupun kalau tak main lah, kalau tak main gitar, you all boleh cari je online. Cuba awak cari video, sebab saya punya internet macam, tak tahulah dia tak nak play sangat video. Tadi saya try. You all cuba try, okay, cari dekat YouTube, gitar plug slow motion. Gitar plug slow motion. Awak tengok je video dia. Bila dia plug je gitar tu kan, terus tali tu semua terus buat bentuk gelombang. Dia tak payah, dia bukan gelombang tu bergerak ke sana tau. Dia macam ni. Wah, faham tak? Right? So instead of gelombang kalau bergerak, kalau progresif, dia bergerak ke depan macam tu. Tapi kalau stationary, dia dekat situ je dia jadi macam tu. Dia tak bergerak. Faham tak? So itulah maksud dia. Right? Itulah beza progresif dengan stationary. Okay? Tapi stationary ni dia macam rare sikit tau. Kita tak banyak sangat jumpa dia. Soalan pun jarang sangat tanya pasal stationary. Kalau ya pun stationary ni awak nak ready untuk exam, stationary ni biasanya dia tanya pasal antara yang berikut, yang satu gelombang pegun. Okay, which of the following is stationary wave? Biasanya awak cari je yang ada gitar tu. Bukan gelombang bunyi tau. Bukan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah progresif. Okay? Daripada instrumen itu yang stationary wave. Jaga-jaga sebab student selalu juga macam, sebab dalam buku pun ada cakap daripada instrumen, alat-alat muzik kan, stationary kan. Lepas tu student ingatkan bunyi. Bukan bunyi adalah progresif. Sebab bunyi boleh bergerak. Bunyi, kalau macam awak bercakap boleh sampai ke orang lain, maksudnya dia boleh merambat. Tapi kalau stationary, dia tak merambat. Awak tak adalah, awak cuba bayang kalau awak plugkan tali gitar tu, tiba-tiba tali gitar tu terbang, bergerak. Memang tak adalah kan. Tali gitar tu dia stay je situ. Dia bergetar dekat tempat yang sama. Alright, so itu konsep dia. Okay, I hope you all understand that idea. Okay, so you all faham dengan perkataan mechanical. Pernah jumpa tak perkataan mechanical? Very good, Sean. Pernah jumpa mechanical pencil kan biasanya. Mechanical ni biasanya maksudnya dia ada something. Dia ada benda. So kalau dalam way kita panggil mechanical ni ada something tu, ada medium. So medium ni apa? Medium ni kan dia macam suatu cara untuk sesuatu benda berlaku. Itu maksud dia in general. You all pernah dengar perkataan social media? Of course, semua orang pernah dengar perkataan social media. Social media tu sebenarnya social medium lah. Right? Dia adalah medium untuk kita bersosial. So contohnya lah awak pakai Twitter ataupun X. Right? Itu adalah social media. Suatu tempat untuk kita bersosial, right? Ataupun WhatsApp, right? WhatsApp adalah satu tempat untuk kita bersosial. So, medium untuk gelombang ni pula apa benda? Medium untuk gelombang ni adalah suatu tempat untuk gelombang bergerak. Right? So, mechanical wave adalah gelombang yang perlukan sesuatu untuk dia boleh bergerak. Contoh, water wave dengan sound wave. Gelombang air, dia perlukan air, barulah dia boleh bergerak. Kalau tak ada air, macam mana dia nak bergerak? Right? So, itu water wave. Sound wave, gelombang bunyi. Gelombang bunyi, dia perlukan udara ataupun apa-apalah sebenarnya untuk bergerak. Kalau awak cuba bercakap dalam vacuum, awak tak boleh keluar apa-apa. Bunyi tu tak boleh nak bergerak. Bunyi ni memang kena bergerak dalam udara at least. Comel lah, style lah kan. Comel. Okay. Macam dalam air lah kan. All of these concepts, right? So, sound boleh bergerak dalam air juga. Betul. Right? Tapi dia perlukan medium. Medium adalah perantaraan. Betul. Right? Perantaraan. Cara untuk sesuatu boleh, suatu platform, satu perantaraan, you can think of it that way. Okay? So, ini semua mechanical wave. Tapi on the other hand, kita ada electromagnetic wave pula. Dia opposite je. Does not require medium. Yang ni tak perlukan medium. Dia macam ibarat awak cuba bayang, awak pernah tak awak pandang je kawan awak, lepas tu dua-dua dah tahu dah apa dua-dua fikir. Dia macam tu kan. Lepas tu dah dapat dah kan. Yang tu awak tak pakai medium apa-apa. You just interact with them practically, orang kata kan, guna kepala je kan. Kita dah terlalu ngam sangat dah ni. Dah tak payah fikir, pandang cara dah tahu nak cakap apa. Right? So that is electromagnetic wave. Dia tak perlukan medium. Right? Contoh yang paling simple adalah gelombang cahaya, right? Gelombang cahaya, light waves.
Light waves, macam yang cakap, matahari kat luar sana dia boleh sampai dekat kita tanpa melalui apa-apa. Dia tak ada udara, angkasa lepas tak ada udara, tak ada apa-apa medium yang dia boleh gunakan untuk dia bergerak. Tapi dia still boleh sampai dekat kita. Alright? So itulah beza dia. Dia ibarat berdikari. Ya, bidadari pula. So that is the difference between mechanical dengan electromagnetic. Very, very simple. Okay? Progressive waves. Kita progressive waves ni, you boleh pisahkan lagi dua lagi cara. Alright? So antara progressive waves, boleh pisahkan lagi dua. Hello? You all boleh dengar I ke? Okay Boleh Oh tak, sebab I tiba-tiba ada macam okay. Alright. So you ada dua lagi sehilang awak punya internet kot. Yang lain semua boleh okay je kan? Nampak je kan? You check balik I tak pasti kenapa I macam confused sikit. Okay. Anyway, progressive waves, you boleh pisahkan lagi dua lagi kategori. Satu kita panggil dia gelombang membujur, longitudinal. Lagi satu kita panggil dia transverse. Okay, gelombang melintang. Lagi ke? Guys, saya lagi ke? Tak ada kan? Tak ada Tak ada Okay, alright. Tak ada. Okay, awak punya internet tau. Okay, so beza dia macam ni. Yang wave yang awak biasa kenal tu, yang macam ni tu, right? Kebanyakan student kalau fikir wave, fikir macam ni lah kan? Yang itu adalah transverse wave, gelombang melintang, di mana zarah-zarah dia bergerak naik turun. Semua juga saya buat kan, cantik kan? Macam kan? Okay, so dia ada dua. Kenapa BM satu? Guys, kalau ada typo tu macam sesaran karak tu sesaran jarak lah patutnya. Alright, so transverse waves dia bergerak naik turun. Contohnya kalau awak tengok gelombang air, water wave memanglah dia ada naik turun. Itu kita panggil transverse wave, gelombang melintang. Yang naik kita panggil dia puncak, yang turun kita panggil dia lembangan. In English, crest dengan trough. Okay, so kita ada nama-nama dia, awak kena tahulah nama dia. Okay, kalau membujur ni, yang students biasanya tak boleh nak visualize sangat. Okay, yang ni students biasanya tak nampak sangat. Yang ni senang cerita, awak hafal. Satu contoh je, sound waves. Okay, gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah longitudinal. Maksudnya apa? Maksudnya zarah dia, instead of dia bergerak naik turun, dia bergerak merapat menjauh. Dia macam tu. So bila awak bercakap, sebenarnya apa awak tengah buat? What you are doing when you are talking, you tengah ambil udara and you tengah mampatkan udara, besarkan udara. Mampatkan udara and then bukan besarkan lah, renggangkan dia lah. Right? So that's basically the idea. Nampak tak? Ada tempat yang mampat, compress. Ada tempat yang renggang. Gelombang ultrasonic, samalah. Ultrasonic tu adalah gelombang bunyi. So, dia dalam kategori ni juga. Macam pergerakan cacing kan, sir? Betul, right? Macam pergerakan cacing yang dia macam compress, lepas tu dia lebar kan. Macam tu. That's literally what you are doing. Kalau you ada supervision, kalau you punya mata, you boleh nampak apa jadi dekat udara, you akan nampak udara tu macam merapat jauh. Macam tu. Itu sebenarnya bunyi. Okay? Alright. Light wave longitudinal tak. Longitudinal awak ingat untuk sound je. Light wave adalah transverse juga. So, senang cerita guys. I tak nak you all, sebenarnya wave ni ada macam-macam lah kan. Tapi dalam syllabus you all, kita fokus 3 je tau. Kita fokus gelombang air, gelombang cahaya, gelombang bunyi. Okay, water, light and sound. 3 ni. So, every time you all belajar benda, pastikan you all boleh kategorikan water, light dengan sound. So, yang senangnya awak just ingat longitudinal sound, transverse light dengan water. Boleh Alright, so make it simple like that. Okay? Alright. Okay, kalau dah dapat pasal jenis-jenis gelombang, kita kena jenis graf. Yang ni dah tak sama dengan yang atas Jenis-jenis graf, you ada 2 jenis. Satu is sesaran dengan masa. Lagi satu, sesaran in English is displacement. I think I forgot to change this to displacement, right? Displacement, Okay, displacement against time. Dengan lagi satu is sesaran lawan jarak. Sesaran ni maksudnya apa? Maksudnya macam ni tau. Katakanlah awak ada satu baldi air tadi, right? A pail of water. Okay. Pail of water ni, baldi air ni,
Bila awak tak buat apa-apa, air tu punya level macam ni je. Kan? Air tu tenang je, awak tak kacau. Tapi katakanlah awak pergi mula goncang-goncang dengan dia. Orang awak pergi goncang-goncangkan baldi tu. Bila awak goncang-goncangkan baldi tu, probably apa akan jadi dekat air tu is, air tu akan jadi macam ni lah lebih kurang. Okay, tak buruk sikit lah lukis, tapi faham lah kan. Right, so dia ada naik turun, naik turun, naik turun. So, you tengok ni, originally air dia dekat sini kan. Kalau I lukis original punya air punya position, katakan original air tu kat sini. So, dekat original position ni, dia belum ada sesaran. Tapi bila awak goncang-goncang, air tu dah ternaik, ini kita panggil sesaran. Faham tak? Itu maksud sesaran, displacement. Displacement from dia punya original position tu. Okay, we call it, the proper name is equilibrium position. Kedudukan seimbang. So masa awak tak kacau, dia ada dalam kedudukan seimbang. Bila awak kacau, dia dah tersesar daripada kedudukan seimbang. Yes, so bacaan berapa sesaran kita tu, kita panggil dia amplitude. Alright, so berapa banyak you tersesar, how far maximum you tersesar, sesaran you, kita panggil dia amplitude. Alright, so itu bacaan amplitude. Lepas tu, period pula adalah, awak nampak tak gelombang ni, dia berulang-ulang. Gelombang ni macam saya cakap tadi, dia punya property is, dia satu pergerakan yang berulang-ulang. It always repeats its motion. Okay, so every time you ulang balik to the same point, kita panggil dia period ataupun kala. So you boleh ambil macam contohnya dari A sampai E, itu adalah period. Dari B sampai F, itu adalah period juga. Dari C sampai G, itu adalah period juga. Okay? Kalau graf kita graf masa. Kalau graf kita graf jarak, okay, dua-dua sesaran tau. Tapi one is masa or time, one is jarak or distance. Kalau jarak, bacaan yang sama bagi kita period tadi tu is now wavelength, panjang gelombang. Yang atas ni still amplitude, tapi yang period tadi dah jadi wavelength. So ingat dekat graf masa, this reading is period kala. Kalau dekat graf jarak, this reading is now wavelength, panjang gelombang. And diorang dua-dua dalam unit masing-masing. Panjang gelombang adalah panjang, so meter. Period, kala adalah seconds, masa. Okay? Alright, so itulah beza dua graf ni. Kita buat satu contoh simple untuk dua graf ni, and then kita boleh tutup cerita pasal fundamentals. Okay? Kita move on Kita move on Alright, kita move on. Okay. Now, cuba tengok. Oh ya, by the way, tadi yang siapa yang tanya, yes, jawapan akan di-upload. Jawapan akan di-upload. Okay? Alright. Cuba kita try jawab soalan bawah ni. Kita ignore dulu nombor satu kat atas tu. A wave is travelling at a velocity of 150 meter per second. Bila? Hari ni. Sekejap lagi akan di-upload jawapan. Right? Pukul berapa exactly tu saya tak boleh cakap lah. Right? Nanti awak check je lah. Okay. A wave is travelling at 150 meters per second. Okay, suatu gelombang tengah bergerak pada kelajuan 150 meter per saat. The wave is represented by the following graphs. Determine the blah blah blah. Okay. Guys, every time you all buat soalan kira-kira fizik kan, the first thing you all kena buat, you all underline dulu mana-mana nombor you all nampak. Yang ni bukan untuk gelombang je, yang ni semua chapter. Tolong buat macam ni. You nampak je nombor, you terus underline. Lepas you dah underline tu, identify apa benda ni. Okay guys, 150 meter per second. Apa ni? Kuantiti apa ni? Dia adalah velocity, betul tak? Velocity. Halaju. Halaju atau velocity, apa simbol dia? Simbol apa kita pakai untuk halaju? V. Always do this first. No matter what guys. Tolong setiap chapter you buat physics, tulis dulu benda ni. Lepas tu you keluarkan unit dia betul-betul. Meter per second. MS minus 1. Okay. Dah keluarkan dia punya simbol ni. Tengok lagi ada tak apa-apa lain? Tak ada dah. Right? Dah habis dah. Okay. Settle. Kita biar dulu. Now tengok balik soalan. Soalan minta kita period. Okay. Ingat balik saya cakap tadi. Kalau nak dapatkan period ataupun kala, awak tengok graf time ke distance? Yang mana satu kita tengok? Kita tengok time. Very good. Okay. Cuba tengok dekat time.
Pak settle satu. Berapa lama tu? 0.2 saat. Very good. So untuk soalan A, period dia punya logo adalah T besar. Logo pula, simbol dia adalah T besar. 0.2 saat. So macam mana saya tahu saat? Dekat sini ada unit make sure you baca. Okay. Cikgu tak guna notes bahasa Melayu punya. Tak, dekat depan. Okay. Dia macam ni tau guys. Nota dia yang versi BM dengan versi BI 100% sama. Alright? 100, kecuali ada typo sikit lah kadang-kadang. 100% sama, susunan dia semua sama. So, you all bila nak copy macam sama je. Cumanya I tunjuk je BI. Alright? Okay. So, sebab nanti crowded sangat kalau I tunjuk semua. Okay Alright. Anyway, I nak tanya you all. Agak-agakan kalau I saja tambahlah satu soalan. I tanya you all, berapa masa kat sini? Boleh tak bagi tahu I berapa masa kat situ? 0.4. Faham So maksudnya setiap 0.2 saat kita lengkapkan satu wave. Okay. Alright. So itu untuk soalan A. Kita tengok pula soalan B. Soalan B minta kita amplitude. Amplitude dekat mana ada? Amplitude kita nak pandang dekat paksi X ke? Kita nak pasang paksi X ke? Tak kita pandang kita punya paksi Y. Amplitude ni it's always you refer kepada displacement ataupun sesaran. Bukan distance, bukan time. Alright, kita tengok displacement. Sama je sama je. Dua-dua ni patutnya bacaan dia adalah 15 yang atas ni. So you ambil je 15 meter. Amplitude kita adalah 15 meter. Settle. Simple Alright, so satu benda yang diorang suka tipu you all juga untuk displacement ni. Katakanlah I buat graf macam ni. Katakanlah kita buat graf macam ni. Naik, turun, naik. Okey. Lepas tu, dia tulis kat sini 20. Yang ni 10. Cuba bagi tahu I, berapa amplitude dia? Yang ni amplitude dia adalah 10. Ingat amplitude ni bukan just bacaan paling tinggi tau. Amplitude ni is berapa jarak dari tempat starting ni, equilibrium, sampai maksimum. Faham Jaga-jaga tau. Dia boleh dia nak trick you all macam ni, tapi jarang lah. Yang ni biasanya tricknya dekat AdMaths lah. Dekat sini dia tak selalu sangat. Okay. Alright, so itu amplitude. Okay, kita tengok soalan C pula, frequency. Frekuensi ni pula nak tengok kat mana? Frekuensi kita ada formula dekat atas. Frekuensi ni sebenarnya formula yang awak dah belajar dekat bab 1 juga, tapi ada juga dekat sini. Frekuensi is just 1 bahagi period. So awak ambil je awak punya period 0.2 tadi, awak buat 1 bahagi nombor tu. F equals 1 bahagi P, iaitu 1 bahagi 0.2. Dapatlah 5. Apa unit frekuensi? Very good. H besar, Z kecil. Hertz. By the way, ada penanda examiner, diorang sangat particular dengan unit tau. Kalau awak tulis macam ni 5 HZ, boleh kena salah. Alright, so make sure you all punya unit you all tulis dengan betul. Kalau S-1, S-1 tu macam mungkin juga tapi selamatnya selamatnya tolong guna Hertz je lah. Alright, nak selamat. Okay. Alright, so settle soalan C. Kita buat soalan D pula. Nak cari X. X ni apa benda? Mana X? Cuba tengok X. X ada kat sini. Apa ni? Apa ni? Right. So, you all kena ingat. Kalau dekat graph time, yang bawah ni adalah bacaan untuk period. Betul? Color. Kalau dekat distance, bacaan ni yang kita lengkapkan satu gelombang ni, apa kita panggil bacaan tu? Wavelength ataupun panjang gelombang. Macam kita cerita tadi. Ingat tak? Bacaan satu wave yang lengkap, satu gelombang lengkap adalah wavelength. Okey, panjang gelombang. Maksudnya, dari sini sampai sini adalah satu panjang gelombang. Betul? Cuba awak tengok, dari sini sampai X, berapa kali gelombang ni dilengkapkan? 1, 2. Maksudnya X ni adalah 2
panjang gelombang. That is the idea here. So, kalau you nak cari X, you kena cari panjang gelombang dulu. Tapi, mana nak dapat panjang gelombang? This is where enter kita punya second formula. Guys, untuk gelombang, kita pakai dua formula ni sahaja. Alright? Two formulas only. Dua ni je. Okay? So, formula yang ni adalah V equals F lambda. Akhirnya bergunalah V yang kita dapat tadi awal-awal. V kita ada 150 meter per second. F awak dapat tadi adalah 5 Hz. So, awak boleh pakai formula V equals F lambda. Masukkanlah semua benda. V kita 150. F kita 5, lambda kita tak tahu lagi. Kita main algebra, dapatkanlah lambda kita 30 meter. Macam mana saya tahu meter? Yang ni kan meter per second, so jadilah meter. Panjang gelombang, unit dia sama dengan panjang. Okay? Boleh jadi cm, boleh jadi nanometer, bergantung kepada unit panjang yang mana kita pakai lah. Okay? Dah dapat panjang gelombang. Guys, soalan ni minta panjang gelombang ke? Soalan ni minta X. X tadi kita dah identify apa? 2 panjang gelombang. Therefore, X kita adalah 2 darab 30. Dapatlah 60 meter. Semua faham tak soalan ni? Boleh Clear All. Right. All. Suara all. Tak nak cover terlalu mendalam. I nak cover sikit-sikit je. We talk about damping dengan resonance. Okay. Kalau ikutkan kalau bumi ni tak ada apa-apa benda yang kacau gelombang, awak bercakap dari sini sampai mana-mana pun bunyi tu boleh sampai. So contohnya lah, kalau awak tengah duduk dekat Selangor, awak nak bercakap dengan orang kat Kedah, tuan. Awak jerit sekali, suara awak boleh sampai kat Kedah tu. Tapi tak sampai kan. Kadang-kadang mak awak panggil dari bawah, awak kat bilik pun awak dah tak dengar. Betul lah. Dah tak boleh sampai dah. Tu tak berapa jauh je baru kan. In reality, gelombang boleh tahu buat macam tu sebenarnya. Dia boleh travel as far as it wants to. Tapi dia tak dapat travel sejauh macam tu. Kenapa? Disebabkan oleh damping, pelembapan. So damping ni adalah reduction in amplitude of an oscillating system. Okay? Pengurangan amplitude suatu sistem yang berayun. Sebab dia hilang tenaga. Suara simple je. Awak nak experience damping ni sangat simple. Kalau awak pergi dekat adik awak ke apa-apa, awak suruh adik awak bercakap, awak kalau letak telinga awak sebelah mulut dia, awak akan dengar bunyi tu sangat kuat. Tapi bila awak move away je, dah dengar tak berapa kuat. Itu adalah damping. Apabila bunyi tu bergerak, dia punya kekuatan bunyi tu makin berkurang. Dia jadi macam ni. As it propagates, dia makin kurang dia punya amplitude. Kenapa? Sebab ada banyak friction sini sana. Dia ganggu. Lagi kalau awak nak dampingkan lagi, cuba kalau awak pernah tak awak nak lepas geram, awak jerit dalam bantal. Kalau awak jerit dalam bantal kan tak kuat sangat kan? Sebab bantal tu dia macam pergi ambil awak punya sound and dia pergi dampenkan dia, kita panggil. Dia pergi lembabkan bunyi tu. Dia perlahankan. Alright? So that is damping. Right? Semua faham apa tu damping, pelembapan? That is basically the idea of damping. Okay? Kita nak lemahkan sesuatu gelombang. Soundproof walls, semua tu, samalah tu. Right, semua tu konsep tu semua is called damping. Ataupun yang lagi satu, kalau nak nampak visualnya, right, itu I bagi sound lah. Kalau nak buat visual punya, contoh bila kita main buayan. Kalau you main buayan tu pun sistem ni juga gelombang juga. Dia berayun-ayun-ayun. Tapi kalau awak biar lama-lama buayan tu makin slow. Betul tak? Right, kalau awak tak buat apa-apa lah. Kalau awak sambung hayun diri, then yelah kan. Tapi kalau awak tak hayun diri, dia akan makin lemah. Macam iman saya. Dahsyat. Iman saya. Okay, but anyway. Alright, jangan macam tu. Cakaplah iman di atas pagar. Alright, apa tadi? Damping apa dalam BM? Pelembapan macam cakap tadi. Ayunan bandul, samalah. Ayunan bandul kan, kalau awak biar, lama-lama kan dia makin macam, betul tak? Sebab apa? Sebab ada kebiasaannya damping ni berlaku sebab eksternal. Okay? Lembapan eksternal yang luar punya lah, due to overcoming friction dengan resistance. Biasanya sebab ni. Okay? So bila awak bergerak tu, awak lawan dengan rintangan udara, awak lawan dengan geseran. So sebab itulah ada semua tu. Okay? Semua faham pasal damping? Okay. So damping boleh jadi dua sebab tau. Satu external, satu internal. Tapi again, because of the nature of the seminar, I tak nak terlalu mendalam. I nak bagi you all, okay, at least you all tahu external damping biasanya sebab ni. Tapi internal pun boleh jadi. Internal ni susah sikit nak faham. Kalau normal class biasanya I memang cover betul-betul. Tapi dekat sini awak boleh just faham je, internal damping ni berlaku disebabkan
getaran zarah dalam benda yang berayun tu itself. Okay, so macam contohnya kalau awak main wayang, awak pernah tak macam bila tarik kan wayang kan, awak dengar macam ada keruk sikit kat dalam tu? Ada dengar tak? Tahu tak wayang punya bunyi kat dalam tu? Itu macam lebih kurang lah zarah-zarah kat dalam tu tengah bergetar. So benda tu itself yang menyebabkan dia makin slow. Right? Itu konsep dia. External damping ni lebih kepada bila awak main wayang, kan awak rasa angin kan? Awak tahu tak angin tu sebenarnya apa? Kita duk rasa sedap. Tapi wayang tu dia tengah nak melawan dengan angin tu. Right? Itulah kita panggil rintangan udara, air resistance. Air resistance adalah angin. Right? Wind. That is air resistance. Okay? Alright, so itu je I akan cerita untuk damping. Sebab damping ni biasanya sangat-sangat simple lah. Right? Dia tak ada apa-apa yang terlalu kompleks. Awak boleh lawan damping. Lawan kepada damping kita panggil dia resonance. Itulah resonance. Resonance ni kalau kita tengok definition dia, periodic force is applied to a system. Okay, daya yang berkala. Kenapa kita cakap tu? Bila awak main wayang, adakah all the time awak ayun diri awak? Awak macam sambil tengah nak menurun tu awak tolak, bila nak belakang awak tarik. Tak ada kan? Awak tarik tu every time awak sampai atas sana, tarik. Lepas tarik, betul tak? Awak secara berkala awak apply that force. So that is what we call resonance. Okay? Semua faham tak konsep resonance dan damping? Boleh Faham So resonance ni bila you yang apply daya untuk make sure it goes on and on and on. Without resonance, damping will take over and amplitude akan hilang. Tanpa resonance, kepelembapan akan hapuskan. Tak adalah hapuskan, dia akan kurangkan amplitude sampailah amplitude jadi kosong. Tenaga sesuatu gelombang, remember the energy of a wave depends on its amplitude. Bergantung kepada amplitude-nya. Lagi tinggi amplitude, lagi tinggi tenaga whatever gelombang tu. Contoh macam bunyi. Bunyi, kalau amplitude tinggi, maksudnya you punya suara kuat. Right? Suara you kuat. Macam kita tolak buaian, lebih kurang lah. Right? Macam buaian. Contoh awak tengah main buaian, tadi macam saya cerita tu kan. Kan mula-mula awak tak gerak. Okay, lepas tu, katakan awak main dengan adik awak tolak adik awak. So, dah start ada gelombang. Okay, dah start berayun. Tapi every time sampai belakang, awak tolak lagi. Sampai belakang, awak tolak lagi. Sampai belakang, awak tolak lagi. Yang awak duk tolak tu, itu kita panggil resonance. Awak yang tukang apply periodic force untuk make sure dia constantly berayun. Sambung untuk oscillate. Itu konsep dia. Okay. Tanpa awak punya resonance, dia akan melembab and hilang. Boleh Right. So that is the whole idea. Macam bridge. Banyak sangat contoh resonance ni. Okay. Alright. So, itu one example I bagi untuk fahamkan yang ni. Boleh Kita move on lagi untuk the next part. Tapi I rasa tak apalah, kita buat dulu, kita belajar dulu. Right? Lepas ni lah baru break. Belum break lagi lah. Okay, so kita masuk cerita pasal diffraction of waves. Diffraction? Macam lain macam, guys. So, I'm quite sure lah, kat sini ramai yang rajin belajar, rajin dan go through. You all ingat tak sebenarnya, kalau ikut syllabus dalam gelombang, apa susunan dia? Kita belajar apa dulu biasanya? Lepas you habis ni semua, lepas you habis pelembapan, biasanya kita belajar pantulan dulu kan? Okay, tapi I saja nak bawa you all belajar diffraction dulu. Sebab apa tahu? Sebab diffraction ni, pembelauan ni sebenarnya dia yang paling simple. Tapi student selalu salah faham sebab dia macam belajar dia lambat-lambat. I tak tahu kenapa. Diffraction ni dia macam kesian sikit tau. Diffraction ni, pembelauan ni. Dia macam, okay, students akan belajar pantulan. Lepas tu students belajar pembiasan. Okay, reflection, diffraction. Lepas tu baru belajar diffraction. By the time sampai diffraction, students macam anggap remeh tau. Anggap remeh, lepas tu lupa benda pasal dia. So, I kesian dengan dia. I nak ajar dia dulu. So kita belajar diffraction dulu. Sebab yang ni selalu students ada terlepas benda. Okay. So, diffraction ni apa tau? Senang je. Awak boleh bercakap macam ni, contoh. Okay. Tapi, kalau awak nak cakap dengan orang yang ramai, okay, you want to make sure suara awak, kalau awak bercakap macam ni kan, contoh kan, probably suara awak akan ke depan dengan ada lakon sikit tu. Tapi kalau awak buat macam ni, awak akan dengar, you can hear it yourself. You boleh try sendiri, letak je you punya tangan, buka macam ni. Tiba-tiba je suara awak jadi macam lagi loudspeaker tu spread jauh. Cuba awak try. Bercakap je, pasal awak tiba-tiba bercakap macam ni, awak akan rasa sound tu dia travel jauh lagi. Kalau awak ambil kertas pun, awak balik macam kon, awak bercakap dia akan jadi macam satu kon. Dengan saya pun dah cakap. Alright, you can give it a try yourself. So that is pembelauan. Itu adalah diffraction. Syarat dia simple je. Awak kena ambil apa-apa gelombang and awak letakkan dia melalui sejenis celah. Okay, a type of apa-apa dalam dia panggil celah, in English panggil slit. Okay, ataupun lubang lah. Tapi jangan sebut lubang. Kita sebut celah atau slit. Okay, alright. So, bila awak buat macam tu, awak paksakan gelombang tu untuk macam makin spread. Macam suara awak tadi. Diorang sebenarnya flat macam ni. Tapi bila lalu macam ni, dia macam kena
macam tu. Dia kena macam tu, paksa spread dengan diri dia. Macam tu. So mula-mula dia macam ni, tiba-tiba dia kena macam tu. Faham tak? So dia jadi spread. Itu yang dia pergi lagi jauh. That is diffraction, the spreading of waves, right? Kita spreadkan wave tu, kita macam selirakkan dia lebih, serakkan dia, so that dia bila dia propagate through a slit ataupun around a barrier. Around barrier pun boleh jadi jugalah. Contohnya macam ni, bila dia nak pergi lepas dinding ni, dia akan pergi ke belakang dinding ni. Sebab itulah kalau awak diri belakang dinding pun, awak still boleh dengar orang yang bercakap dari sini. So contohnya awak tengah di sini, ada speaker kat sini ataupun ada orang bercakap dengan awak kat sini, you can still hear it. Sebab gelombang tu dia macam spread ke awak macam tu. Itulah ciri-ciri untuk diffraction of a wave. And remember, ingat setiap fenomena gelombang kita belajar, you kena faham dia dari konteks air, dari konteks bunyi dan dari konteks cahaya. Alright, always these three. Dia yang lain semua tak payah risau. So kalau you all ada fikir macam mana kalau gelombang mikro kan, kalau apa-apa, tak pun, it's okay. Yang you kena tahu 3 ni je. Right, untuk you all punya syllabus. Okay? Alright. Every time you belajar, tapi kita dengan sikit je kan untuk sound wave tu. Dengan sikit je lah. Sebab tak banyak sangat sampai, sikit je, comel je. Tapi still boleh dengar lah. Right? Okay. So, lagi satu you kena tahu. Okay, lagi satu you kena tahu, every time you belajar apa-apa ciri-ciri gelombang is, you have to know these 4 things. 4 benda ni. Tak kisahlah untuk pantulan, pembiasan, pembelauan, and in a sense interference juga. Okay, tak kisahlah 4 ni, you have to know these 4 things. Apa jadi dekat dia punya panjang gelombang, apa jadi dekat frekuensi, apa jadi dekat dia punya speed ataupun kelajuan, and apa jadi dekat dia punya direction of propagation, arah rambatan dia. Ingat arah rambatan ni is just arah dia bergerak ke mana je. Okay, alright. So untuk pembelauan, benda ni sangat-sangat simple. Tiga-tiga ni tiada perubahan. Alright. So bila pembelauan berlaku, dia tak tukar wavelength, dia tak tukar frekuensi, dia tak tukar speed. Semua benda maintain sama. Alright. Which is very easy to remember lah. Alright. Yang tukar satu benda je, iaitu direction. Direction dia semakin spread out, menjadi tersebar. Itu je. Alright. Dia makin tersebar. But this is a very important thing. Awak cuba bayang, kalau kita ada benda yang terkumpul kat satu tempat, okay? Lepas tu awak sebarkan dia, awak spreadkan dia. Can you imagine bila kita spreadkan dia? Contoh, bagi contoh simple lah. Awak buat peanut butter, okay? Awak ambil peanut butter, kita ke jam ke apa-apa lah bila awak nak ambil roti kan. Awak ambil guna sudu awak ataupun garpu pula, apa nama benda tu? Pisau. Awak ambil guna pisau, lepas tu awak letak kat atas roti. Ya, awak letak jam tu satu tempat kat atas roti. Bila ada kat sini, jam tu tebal, betul tak? Jam tu tebal kan. Lepas tu bila awak sapu-sapu dia jadi makin kurang tebal, betul tak? Dia jadi macam okay, sikit kat sini, sikit kat sini, sikit kat sini, dia makin spread, and at the same time dia makin kurang tebal dekat each point. Sama juga dengan diffraction. Bila awak spreadkan gelombang, what happens is dia punya amplitude makin kurang. Right? Amplitude dia makin rendah. You boleh faham macam tadi tu cerita tu. Bila awak baru letak peanut butter tu tebal kan. Tapi bila awak sapu, dia jadi makin nipis. Betul tak? So that's the whole idea. Okay? Pelembapan amplitude berkurang sebab dia makin kena kacau. Yang ni, dia bukan berkurang sebab kena kacau. Dia berkurang sebab awak sebarkan dia. Awak spreadkan dia. Macam I cerita tadi tu. Okay? So kalau you ada peanut butter semua satu tempat, bila you spreadkan dia jadi makin lepet. Sama juga dengan, contohnya kalau awak cedok nasi lah. Awak cedok nasi, mula-mula dia terkumpul kat tengah-tengah pinggan. Lepas tu cuba awak try untuk nak spreadkan dia, nanti mulalah dia makin lepeh. Ataupun kalau awak baru dapat nasi ayam tengah dalam mangkuk cantik. Lepas tu awak gaul-gaul, jadi makin sebar dan lepeh. Faham tak? So itu konsep dia. So bila awak sebarkan gelombang, lapar. Bila awak sebarkan gelombang, which is pembelauan, amplitude dia makin berkurang. Boleh clear faham pasal konsep dia? Alright. Okay. So, kita janganlah macam tu, saya tengah lapar ni. I pun lapar. I tak makan breakfast tau. Lapar lah. Fikir-fikir balik. Baik, saya nak pergi makan nasi Arab. Habiskan nak kelas dulu. Jangan macam tu. Okay. So, boleh kita move on Alright. So far, apa yang kita bincangkan pasal pembelauan ni, I rasa ramai yang tahu. Ramai yang tahu semua benda ni. Tapi, the next part, ramai selalu lupakan. I selalu tahu, bila kita belajar di fizik kuantum, lepas ni benda sangat penting untuk fizik kuantum. Student selalu macam, tak ingat masa, ya ke belajar? Ada ke dalam buku? Right? So, kita tengok this next part. Apa yang menyebabkan pembelauan lebih obvious? Apa yang menyebabkan pembelauan kurang obvious? Apa tadi? Kiranya amplitude je lah kan berubah sebetul. So,
dia punya arah berubah, menyebabkan amplitude dia pun berubah. The amplitude changes as well. Okay, so untuk diffraction ingat amplitude berkurang. Therefore, tenaga pun berkurang. Tenaga untuk one spot lah. Okay, alright. Now, this is the part yang penting. Apa yang menyebabkan diffraction is obvious. Yes, very good, Rishan. Right? That is exactly the idea yang ramai student selalu terlepas pandang. So, please focus on this part. Diffraction ni, the degree of diffraction, okay, betapa ketaranya pembelauan, bergantung kepada dua benda, iaitu wavelength, panjang gelombang, dengan saiz celah, size of slit. Panjang gelombang dan saiz celah. Let's talk about this real quick. Okay. Kalau you all tengok sini, kita tengok gambar yang dekat kiri dulu. Katakanlah kita pakai dua gelombang yang panjang gelombang dia sama. Beza dia adalah satu kita buat saiz celah dia besar, the slit is large. Satu lagi kita buat saiz celah dia kecil, the slit is small. Okay. Awak cuba bayang, awak pernah tak awak try main? I tak tahulah sekarang, kalau mungkin adalah yang main sampai sekarang lagi. Tapi masa kecil, you all suka tak? You all masukkan air dalam mulut, lepas tu you all main spray-spray macam tu. Macam best tengok air tu spray. Pernah main tak dulu? Pernah. Okay, I'm quite sure come on lah. Kita masa kecil-kecil mestilah pernah main kan? Okay. So, you all perasan tak? Kalau awak nak air tu lagi macam terspread kan? Awak kena tutup mulut kecil-kecil. Kena buat macam tu. Kalau awak tak tutup kecil, awak try tiup, air tu macam dia keluar macam tu je. Betul tak? Dia tak terspread sangat. Awak cuba try macam tu je. Versus awak buat macam tu. Bila awak macam tu, dia punya spread tu dahsyat. So, it's the same idea here. Bila awak kecilkan awak punya saiz celah, barulah diffraction tu lebih obvious. Kalau awak punya saiz celah besar, macam mulut awak buang air macam tu je, dia tak ada apa-apa. Sama juga dengan siram pokok, betul? Kalau awak ambil water hose tu, kan, spray pokok tu kan, kalau awak tak picit, dia keluar normal je. Tapi kalau awak picit, buat lubang kecil je, air tu terspread dahsyat. Betul tak? Alright, so itulah konsep dia, right? Sebab itulah, kalau awak nak dapat lagi obvious, awak kena pakai saiz celah kecil. Faham Semua clear untuk yang first ya? Okay, yang second pula ni, kita cakap pasal macam mana pula kalau saiz celah yang kita maintainkan, panjang gelombang yang kita ubah. Jadi nampak macam wifi kan? Okay. Kat atas kita pakai panjang gelombang yang pendek, dekat bawah kita pakai panjang gelombang yang panjang. Okay, long wavelength. So short dengan long. Kalau yang long wavelength ni, kita akan nampak dia lagi obvious juga. The way I like to think about this is, you cuba bayang, kalau kita ada pintu, okay, pintu ni macam celah lah. Right? Okay, lepas tu ada orang tu badan dia kecil je, dia kurus kecil, dia nak lalu sini, dia macam tak ada masalah sangat. Lepas tu cuba bayang pula ada orang tu lebar, dia sangat-sangat lebar, dia nak lalu dekat pintu tu, dia kena macam lebih macam ni kan, nak kena spread dengan diri kan. So, you can think of it as orang yang panjang dia lebar tu macam panjang gelombang dia panjang. Right? Bila panjang gelombang dia lagi panjang, dia kena lagi spread dengan diri dia gitu. And that's one way you can hafalkan dengan senang. Suka hati you lah you nak hafal macam mana. But that's how I like to remember it. Okay, so conclusion dia dekat sini kalau you nak dapat pembelauan yang ketara, kita lagi bagi BM dua benda. Size celah, slit size must be narrow, wavelength must be longer. So dua benda ni akan menyebabkan pembelauan lebih ketara. Semua boleh dapat So slit size must be smaller than wavelength. Okay, kita lagi bagi BM. Right? So itulah untuk pembelauan. Boleh Macam cakap tadi, pembelauan dia lebih ketara apabila saiz celah lebih sempit. Sebab yang macam kita cakap spray air tadi tu, panjang gelombang lebih panjang. Sebab dia panjang gelombang bila panjang, dia kena lagi spreadkan diri dia gitu. Right? Tapi yang penting, saiz celah perlu lebih kecil daripada panjang gelombang. Right? So kalau saiz celah lagi besar dari panjang gelombang, awak takkan nampak diffraction sangat. Awak takkan nampak pembelauan sangat. Awak nak nampak pembelauan, syarat dia adalah saiz celah kena lagi kecil daripada panjang gelombang untuk gelombang tu. Okay? Everybody clear pasal conclusion 2 ni? Kalau awak nak hafal 2 ni je pun tak apa.